Kajian Case Sejarah Tingkatan 4. Tajuk: Perang Dunia Kedua di Eropa. Pernyataan masalah. Perang Dunia Kedua di Eropa bermula apabila Jerman menyerang Poland pada 1 September 1939. Perihalkan impak Perang Dunia Kedua terhadap Eropa. Objektif kajian. Untuk mengkaji latar belakang Perang Dunia Kedua di Eropa, untuk mengkaji pengakhiran Perang Dunia Kedua di Eropa, untuk mengkaji impak Perang Dunia Kedua di Eropa terhadap Eropa. Menjelaskan iktibar berdasarkan peristiwa Perang Dunia Kedua di Eropa. Kaedah kajian. Setelah menggunakan kaedah perpustakaan dengan merujuk buku teks sejarah tingkatan 4 dan juga kaedah media. Laporan kajian. Latar belakang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua berlangsung dari 1939 hingga 1945. Perang Dunia Kedua berlaku di dua medan pertempuran, yaitu di Eropa dan Asia Pasifik. Peperangan di Eropa tertumpu di negara Eropa dan Utara Afrika. Peperangan di Asia Pasifik pula tertumpu di Tanah Besar Asia dan Kepulauan Asia Tenggara. Peperangan ini melibatkan dua pakatan, yaitu kuasa paksi dan kuasa bersekutu. Perang Dunia Kedua meletus apabila Jerman menyerang Poland pada bulan September 1939. Peristiwa tersebut menyebabkan Britain dan Prancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman. Jerman memulakan serangan Blitzkrieg, yaitu serangan kilat yang mana kapal terbang Jerman mengebom sasaran musuh, diikuti dengan serangan kereta kebal dan tentara bermotosikal bagi menakluki negara di Eropa Barat selepas peperangan diisytiharkan. Jerman berjaya menawan Poland, Denmark, Norway, Belanda, Belgium, Luxembourg, dan Perancis dan hampir menguasai hampir keseluruhan negara di Eropa Barat menjelang pertengahan tahun 1941. Seterusnya, Jerman melancarkan serangan udara dan laut terhadap Britain pada bulan September 1940 sehingga bulan Jun 1941. Jerman menyerang dan memusnahkan pelabuhan, kawasan perindustrian, dan pertahanan udara Britain. Serangan tersebut telah menjejaskan ekonomi Britain. Italia, sekutu Jerman, mengisytiharkan perang terhadap Britain dan Prancis pada bulan Jun 1940. Tentara Italia menyerang Prancis melalui arah selatan, manakala tentara Jerman menyerang Prancis dari arah utara. Jerman telah melancarkan operasi Barbarossa yang disertai oleh tentara Finland, Hungari, dan Romania untuk menawan Rusia. Hitler ingin menguasai Rusia, yaitu empayar terbesar di Eropa, untuk mencapai cita-citanya menguasai seluruh Eropa. Operasi ini menyasarkan bandar utama di Rusia, yaitu Leningrad, Moskow, dan Stalingrad. Gambar ini menunjukkan peta lokasi Perang Dunia Kedua di Eropa. Gambar ini pula menunjukkan petunjuk bagi peta lokasi Perang Dunia Kedua di Eropa. Antara faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua ialah munculnya ideologi baharu.
penduduk Itali dan Jerman mengadakan gerakan politik radikal bagi mengatasi masalah yang wujud akibat kemelesetan ekonomi. Gerakan ini dipimpin oleh pemimpin nasionalis berfahaman melampau, yaitu fasisme di Itali dan Nazisme di Jerman. Gerakan fasisme di bawah pimpinan Benito Mussolini dan Parti Fasis berjaya menguasai kerajaan Italia pada tahun 1922. Fasisme memberikan keutamaan kepada kepentingan negara melebihi kepentingan individu dan percaya kepada nasionalisme melampau, termasuk berperang bagi meningkatkan imej negara. Italia meluaskan tanah jajahan dengan menguasai Habsyah, Ethiopia, dan Albania. Gerakan Nazisme pula dipimpin oleh Adolf Hitler dan Parti Nazi. Pada tahun 1933, mereka berjaya membentuk kerajaan di Jerman. Nazisme mengagungkan bangsa Jerman. Hitler berusaha untuk memulihkan nasionalisme Jerman dengan mengetepikan perjanjian Versailles. Hitler membina angkatan tentara semula dan seterusnya menduduki Rhineland semula, wilayahnya yang hilang melalui perjanjian Versailles. Selepas itu, ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Jerman sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama menganggap perjanjian Versailles tidak adil dan menjejaskan kedaulatan negaranya. Selain kehilangan tanah jajahan, pampasan peperangan yang tinggi dan perlu dibayar menyebabkan Jerman mengalami kemelesetan ekonomi dan inflasi yang teruk. Italia sebagai negara yang menyertai Pakatan Bertiga dalam Perang Dunia Pertama juga tidak berpuas hati terhadap perjanjian Versailles karena tidak diberikan tanah jajahan baharu seperti yang diperoleh Prancis dan Poland. Selain itu, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa berperanan untuk memastikan keamanan dunia dan mewujudkan kerjasama antara bangsa. Namun begitu, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam usaha menguatkuasakan perjanjian pelucutan senjata dan menangani krisis pencerobohan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama menyebabkan dunia terdedah kepada konflik berterusan dan mengakibatkan tercetusnya Perang Dunia Kedua. Antara cabaran Liga Bangsa-Bangsa selepas Perang Dunia Pertama ialah krisis Manchuria pada tahun 1931 hingga 1933, yang mana Jepun menakluki Manchuria, yaitu wilayah di bawah penguasaan China. Selain itu, perjanjian pelucutan senjata pada tahun 1932 hingga 1934, yang mana Jerman keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa dan memperbesar angkatan tenteranya secara terbuka. Terusnya, krisis Habsyah pada tahun 1935 hingga 1936, yang mana Italia menyerang Habsyah di Afrika. Pengakhiran Perang Dunia Kedua di Eropa. Pengakhiran Perang Dunia Kedua di Eropa adalah disebabkan oleh kejayaan kepada kuasa bersekutu daripada kerjasama kuasa besar dan keberkesanan strategi serangan balas. Kerjasama kuasa besar. Presiden Amerika Syarikat Franklin Roosevelt dan Perdana Menteri Britain Winston Churchill sering bertemu untuk membuat keputusan politik dan ketenteraan. Kemudian, Presiden Rusia Joseph Stalin juga terlibat dalam kerjasama tersebut. Tentara bersekutu, yaitu tentara darat, udara, dan laut, untuk beroperasi di bawah komando tertinggi bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat di medan peperangan. Seterusnya, keberkesanan strategi serangan. Kesilapan kuasa Paksi membuat keputusan politik dan ketenteraan dalam operasi menawan Rusia membawa kegagalan. Sementara itu, kuasa bersekutu pimpinan Amerika Syarikat memperlihatkan keunggulan dalam perancangan ketenteraan, terutama kejayaan operasi
pendaratan tentara bersekutu di Normandy, Prancis. Terusnya, kegagalan operasi menawan Rusia. Serangan terhadap Rusia berjalan lancar pada peringkat awal. Walau bagaimanapun, Jerman kehilangan banyak nyawa tentaranya apabila perang melewati 2 musim sejuk di Rusia. Tempo perang yang panjang ini menyebabkan tentara Jerman kehabisan peluru, minyak, dan makanan yang akhirnya melemahkan semangat tentaranya. Jenderal Jerman Friedrich von Paulus mengingkari perintah Hitler untuk meneruskan peperangan dan menyerah kalah kepada tentara Rusia di Stalingrad pada bulan Januari 1943. Kejayaan operasi pendaratan tentara bersekutu. Tentara bersekutu berjaya mendarat di Normandy, Prancis pada Juni 1944 melalui operasi yang diberikan nama Code D-Day. Tentara bersekutu berjaya memperdaya tentara Jerman dengan menyebarkan maklumat bahwa pendaratan mereka sepatutnya berlaku di Calais bukannya di Norway. Kejayaan tersebut meningkatkan semangat tentara bersekutu seterusnya menjadi titik tolak kepada kejayaan membebaskan Prancis dan negara Eropa Barat daripada penaklukan Jerman. Kejayaan operasi D-Day membolehkan tentara bersekutu masuk Jerman melalui arah barat. Pada masa yang sama, tentara Rusia menyerang Jerman dari bahagian timur. Kematian Hitler pada bulan April 1945 telah mengubah lanskap perang di Eropa. Jerman kemudian menandatangani perjanjian menyerah kalah sekaligus menamatkan perang yang berlangsung selama 6 tahun di Eropa. Selepas itu, berikut merupakan gambar peta pendaratan tentara bersekutu di Normandy, Prancis. Impak Perang Dunia Kedua di Eropa terhadap Eropa. Yang pertama ialah kematian dan kemusnahan harta benda. Perang Dunia Kedua telah mengorbankan bilangan nyawa yang tidak ternilai. 600.000 rakyat Jerman dianggarkan terkorban disebabkan oleh serangan bom, manakala 500.000 orang tentaranya terbunuh dalam pertempuran. Rusia turut mengalami kadar kehilangan nyawa yang tinggi, lebih kurang 7 juta orang awam dan 11 juta orang tentara terkorban. Britain serta negara-negara Commonwealth kehilangan 445.000 tentara dan lebih daripada separuh jumlah tersebut terdiri daripada tentara Britain. Amerika Syarikat pula kehilangan 325.000 orang tentaranya. Jumlah keseluruhan orang awam dan tentara yang terkorban adalah antara 25 hingga 30 juta orang. Selepas itu, tercetusnya Perang Dingin. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika Syarikat dan Rusia menjadi kuasa besar dunia. Amerika Syarikat memperjuangkan penubuhan kerajaan demokrasi di Eropa Barat, manakala Rusia pula berjuang bagi mengasaskan pemerintahan komunis di negara-negara Eropa Timur. Pertentangan tersebut menyebabkan hubungan antara kedua-dua kuasa besar berikut menjadi tegang sehingga Perang Dingin tercetus. Perang ini berlarutan hingga tahun 1989. Amerika Syarikat dan Rusia menggunakan pelbagai pendekatan untuk mengukuhkan ideologi dan pengaruh masing-masing semasa Perang Dingin berlangsung. Seterusnya, Eropa terbahagi kepada dua blok. Selepas Perang Dunia Kedua tamat, dua kuasa besar telah muncul, yaitu Amerika Syarikat dan Soviet Union. Kedua-dua kuasa ini berada dalam pakatan yang sama ketika Perang Dunia Kedua, tetapi persaingan Amerika Syarikat dan Soviet Union dalam Perang Dingin menyebabkan dunia berpecah kepada negara pro-Amerika, pro-Rusia, dan negara berkecuali. Eropa terbahagi kepada dua blok, yaitu Eropa Timur yang pro-komunis dan Eropa Barat yang pro-demokrasi. Akhir sekali, dekolonisasi. Perang Dunia Kedua meninggalkan kesan terhadap ekonomi Eropa yang telah mengalami kadar penurunan secara tampak disebabkan oleh kemusnahan yang berlaku tanpa dijangka. Arus perubahan ini
membawa kepada pengakhiran pemerintahan kolonial yaitu Britain dan Prancis. Menjelang akhir tahun 1940, selepas Perang Dunia Kedua, pengurangan pengaruh Eropa terhadap dunia berlaku. Kuasa-kuasa Eropa mula kembali ke Eropa dan bersedia untuk memberikan kemerdekaan kepada tanah-tanah jajahan di bahagian Timur Tengah dan Asia pada tahun 1950-an. Kejayaan dekolonisasi membentuk suatu perubahan dalam arena politik di seluruh dunia, terutamanya di negara-negara Eropa. Kejayaan dekolonisasi juga menyebabkan kuasa-kuasa penjajah berundur diri dan memberikan kemerdekaan kepada negara yang dijajah. Iktibar berdasarkan peristiwa Perang Dunia Kedua di Eropa. Yang pertama ialah kita hendaklah bersikap toleransi dan bekerja sama antara satu sama lain. Rakyat perlu bersatu untuk menentang kuasa asing yang menduduki negara kita. Seterusnya, kita hendaklah mengamalkan sikap taat setia kepada pemimpin. Hal ini penting untuk memastikan supaya negara kita kekal aman dan tidak berlaku perpecahan. Dan akhir sekali, kita sewajarnya menghormati pelbagai kaum dalam kalangan masyarakat supaya tidak membangkitkan isu-isu perkauman yang dapat menimbulkan masalah dan kekecohan. Rumusan. Pengajaran dan nilai yang saya pelajari daripada kisah Perang Dunia Kedua di Eropa ialah kita haruslah mempunyai semangat juang yang kental. Kita patut belajar daripada sifat pemimpin dan tentara-tentara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua di Eropa ini yang tidak berputus asa dalam perjuangan mereka. Sifat tersebutlah yang menyebabkan mereka gigih berjuang hingga mencapai kejayaan. Selain itu, pengajaran yang saya peroleh daripada proses penghasilan kajian kes saya ini ialah kita haruslah bertanggung jawab dalam menyelesaikan tanggung jawab yang diberi. Disiplin yang tinggi perlu dipraktikkan dalam diri kita sepanjang menyelesaikan tanggung jawab yang diberi oleh guru. Akhir sekali, manfaat yang saya dapat daripada penghasilan kajian kes ini ialah saya dapat mempelajari perjuangan daripada pemimpin dan tentara-tentara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Saya pelajari bahawa mereka bersungguh-sungguh berperang kerana wujudnya ideologi baharu, tidak berpuas hati terhadap perjanjian Versailles, dan terdapat kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.